apabila RUU 355 disimpan dalam poket Doraemon PAS. Semalam viral di media sosial, seorang individu bertudung labuh tertangkap di kamera. Sampah dicampak melalui atas jambatan ke sungai. Menggunakan kereta bernombor pendaftaran negeri Kelantan telah mendapat kecaman hebat daripada seluruh rakyat Malaysia yang terdidik dengan kesedaran sivik. Namun, Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man hanya menzahirkan rasa kecewa terhadap seorang wanita yang dilihat membuang bungkusan plastik itu. Ahli Parlimen PAS Kubang Krian itu juga berharap individu bertudung berkenaan memohon maaf. Dia, pelaku buang sampah, seharusnya insaf dan diharap dapat memohon maaf atas sikap buruk yang ditunjukkan itu. Terima kasih kepada yang membuat rakaman, katanya di Twitter. Tuan Ibrahim berkata masih ada segelintir masyarakat yang tidak peduli kebersihan sumber air di negara ini ketika kementeriannya berusaha melancarkan kempen menjaga sungai. Walau bagaimanapun, reaksi lembut menteri itu mengundang kecaman orang ramai yang menganggap menteri berkenaan sepatutnya bersuara lebih tegas. Ada juga yang menegaskan tindakan undang-undang berkaitan wajar dikenakan terhadap pembuang sampah di jambatan itu memandangkan butiran peribadi individu tersebut sudah tersebar di media sosial. Semalam, tular rakam video berdurasi 20 saat memaparkan aksi seorang wanita dipercayai pertengahan usia membuang 2 bungkusan plastik dari tingkap kereta beza nombor pendaftaran DDA 9590. Lokasi dipercayai berlaku di atas jambatan Sungai Kelantan dari Macang menghala Tanah Merah menurut kumpulan Facebook Info Rakyat dalam Kelantan IRDK. Harap pihak berkuasa ambil tindakan pada sitangan jahat ini, kata IRDK. Rata-rata warganet menyelar sikap pengotor dan tiada kesedaran sivik sehingga memburukkan lagi tahap pencemaran sungai. Perbuatan membuang sampah ke dalam sungai juga antara punca berlakunya banjir serta menyumbang pada pencemaran plastik seterusnya, mencemar laut, mengancam hidupan marin serta akhirnya mengancam kesihatan manusia. Kalau beginilah sikap rakyat di negeri Serambi Mekah yang berada di bawah kepimpinan para ulama, tidak hairanlah andai kata setiap tahun banjir besar sentiasa berlaku. Ini belum lagi dikaitkan dengan aktiviti pembalakan haram dan halal di negeri berkenaan. Untuk rekod, Malaysia setakat tahun 2018 berada di tempat ke-8 mengalami krisis pencemaran plastik di lautan. Sementara itu, Kelantan merekodkan peningkatan kes jenayah rogol sehingga 46% sepanjang tahun 2020 termasuk turut membabitkan pasangan kekasih bawah umur. Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafiin Mamat berkata rekod jenayah rogol tahun lalu mencatatkan 108 kes iaitu meningkat sebanyak 34 kes daripada jumlah 74 kes pada tahun 2019. Beliau berkata antara mereka yang terlibat juga dikesan daripada golongan yang mempunyai pendidikan agama yang tinggi. Keadaan itu amat membimbangkan kerana membabitkan pasangan kekasih bawah umur. Malahan terdapat juga kes melibatkan ahli keluarga sendiri yang melakukan perbuatan itu secara diam-diam. Tidak terkecuali golongan yang mempunyai pendidikan agama tinggi namun turut melakukan perbuatan terkutuk itu, katanya semalam di Petik Sinar Harian. Mengulas lanjut, Syafiin berkata hasil siasatan pihaknya mendapati remaja yang terlibat dengan jenayah itu bukan dari kalangan yang mengalami desakan hidup. Sebaliknya, jelas beliau kebanyakan mereka menjalani hidup bersama ahli keluarga secara sederhana. Dalam perkembangan berkaitan statistik jenayah indeks bagi Kelantan sepanjang tempoh Januari hingga Disember tahun lalu direkodkan sebanyak 2,534 berbanding tahun sebelumnya 3,546 kes. Kes rogol termasuk golongan orang agama di Kelantan naik 46%. Rasanya kalau sekiranya PAS yang sebelum ini yang melalak kononnya melaksanakan hudud di negeri berkenaan, pasti semua ini dapat dikurangkan, malah mungkin dihapuskan sama sekali. Tetapi sayang, dah jadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan sekalipun, RUU 355 tetap dalam poket Doraemon PAS. Nampaknya bila nak PRU barulah dikeluarkan kembali. Buat PAS seeloknya muhasabah diri dengan ujian Allah. Banjir besar, isu air karat, dadah, kes sumbang mahram, rogol golongan agama dan pelbagai kejadian yang memalukan ini.